Hai, kita kembali dalam rancangan Titian Minda bersama dengan sekumpulan remaja sekumpulan remaja yang mengeluarkan hujah-hujah mereka dan mauduknya pada hari ini ialah sikap berani remaja lebih mendatangkan kebaikan. Ya, dan inilah dua pembahas terakhir sebelum penggulung setiap kumpulan muncul. Dan pembahas seterusnya suka menulis khat. Sebelum kita mengenali beliau, sebelum kita mendengarkan lukisan kata-katanya, kita kenali dulu beliau ini. Yang saya lakukan ialah menyelami dasar lautan bersama ikan-ikan. Sebab selama ni itu yang diimpikan, yang nampak dekat TV, nak tengok ikan. Salam sejahtera. Sikap berani remaja sememangnya lebih mendatangkan kebaikan. Kehadiran teman pencadang keempat kini akan menguatkan lagi mauduk cadangan dengan menjurus pula pada aspek ekonomi. Sebelum saya mempersembahkan hujah-hujah saya, izinkan saya membidas kata-kata teman penyanggah yang ketiga. Sidang hadirin sekalian, usahlah terpengaruh dengan statistik yang telah diberikan oleh penyanggah ketiga. Dia telah menyatakan bahawa statistik menunjukkan bahawa tren remaja melibatkan diri dalam gejala sosial semakin meningkat. Tetapi ia bukan kerana sikap berani remaja itu sendiri. Ia adalah kerana pengaruh-pengaruh luaran seperti modernisasi dan juga pengaruh teman. Sekarang izinkan saya meneruskan hujah-hujah saya. Bagaimanakah sikap berani remaja dapat memperkaya ekonomi? Sikap berani mencuba, berani menerima risiko, berani berhadapan dengan cabaran dan berani untuk meneroka peluang-peluang baru dapat menyumbang ke arah kemakmuran ekonomi. Sikap berani mencuba adalah sikap yang mulia. Sebagaimana seorang saintis telah mencuba untuk menyalakan mentol, barulah berjaya. Sikap berani untuk menerima, begitu juga dengan sifat berani untuk menerima risiko. Selagi remaja itu tidak berani, selagi itulah dia tidak akan berjaya. Teman penyangga, janganlah sempitkan minda anda. Janganlah asyik menyalahkan sikap berani remaja itu sebagai penyebab keruntuhan moral remaja. Janganlah teman penyangga marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Remaja berani aset berharga negara. Sidang hadirin sekalian, remaja berinovatif dapat mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Bagaimana? Kami berikan contoh penglibatan 3 orang pelajar di NUS High yang mewakili negara Singapura di dalam Stockholm Junior Water Prize di Sweden. Keberanian remaja-remaja ini untuk mencipta sebuah alat yang boleh menuras air laut hingga menjadi air yang selamat diminum bukan hanya kreatif tetapi mudah, murah, bernilai tambah dan bermutu tinggi. Selain daripada itu, ciptaan mereka juga dapat disalurkan kepada masyarakat di negara-negara dunia ketiga. Jelaslah sidang hadirin sekalian bahawa sikap berani remaja lebih mendatangkan kebaikan. Dengan sikap berani, nama negara akan harum di lembaran antarabangsa. Dan lebih daripada itu, keharuman nama negara akan menjadi sembrani yang menarik pelaburan dan memperkasa ekonomi. Sekian, terima kasih. Itulah dia tadi ulasannya tentang ekonomi dunia oleh bakal peniaga wanita kita. Dan dari Fairuz, kita dengar pula suara termuda di kalangan pembahas kita pada hari ini. Walaupun termuda, kata-katanya mungkin berbisa ya. Yang saya maksudkan ialah Muhammad Afiq bin Roslan. Kita saksikan klip ini. Saya barangkali akan cuba untuk kayak di air terjun kerana dia agak mencabar juga. Dia paling bahaya di luar negeri. Powerpuff Girls terbang melayang. Terima kasih pengerusi tersayang. Salam sejahtera hadirin sekalian dan salam bertikam lidah. Wahai pencadang di sana, baiklah tanpa berbasi basa, berbunga bicara, mengarang madah yang sia-sia, bukan hanya membuang masa. Sikap berani remaja lebih mendatangkan keburukan. Pegangan kukuh lagi teguh kami semua. Saya ialah remaja canggih keempat, berani lagi antagonis. Bidasan saya mengenai kata-kata pencadang tadi, Cik Adik Manis ketiga ada mengatakan faktor luar
Saya mengatakan itu hanyalah faktor luaran, faktor sampingan. Ia tetap berani. Lagipun majoriti remaja salah gunakan keberanian kerana dalam pepatah Jerman ada mengatakan yang is all about desire. Bermaksud remaja ialah zaman untuk berseronok dan memenuhi keinginan. Lagipun saudari, kami tidak mengatakan sikap berani remaja itu tidak baik. Tetapi ia lebih mendatangkan keburukan. Hadirin sekalian, kini saya berpaksikan kepada kronologi dan logistik ingin meneruskan lagi mauduk perbahasan kita dengan membawakan satu angkubah yang pasti, pembangunan negara. Sudah jelas pihak pencadang, rata-rata remaja pada masa kini adalah mahu berdikari. Kononnya nak berdikari dengan mencari pekerjaan. Kononnya ingin meringankan beban ibu bapa lah katakan. Tetapi entah tiba-tiba kenapa dah dapat pegang duit sendiri, mulalah boros sana boros sini. Pihak pencadang nak tahu apa yang lebih teruk, remaja yang telah bekerja kini telah hilang minat untuk melanjutkan pelajaran mereka dan kuang mereka tercicir. Akibat sikap materialistiklah juga mereka sanggup mengambil langkah berhenti sekolah. Dipetik daripada laman web www.brockport.edu. Tinjauan tentang sebab-sebab utama penuntut kolej tercicir dilakukan pada tahun 80-an. Didapati 20.8% penuntut yang tercicir mengatakan bekerja sambilan puncanya dan 11.5% pelajar tercicir mengatakan bekerja sepenuh masa mengakibatkannya. Pihak pencadang, saya agak mesti semuanya masih berteka-teki di kepala. Apakah sebenarnya kaitan pembangunan sesebuah negara dengan faktor-faktor saya kemukakan sebentar tadi? Sesungguhnya pemimpin sesebuah negara pasti tidak mahu remaja-remaja mereka, yakni bakal pengganti mereka, tidak berpendidikan tinggi. Jika beginilah yang terjadi, bagaimanakah kita hendak memajukan negara dan bangsa kelak? Dari sini akan lahirlah masyarakat yang kurang berpendidikan dan tidak berpotensi untuk memajukan negara dan bangsa dan tidak akan dapat meningkatkan taraf negara dan bangsa. Maka di sini mengatakan bahawa pembangunan negara pasti akan terbantuk dan terhalang. Untuk akhirnya pihak pencadang singgah ke pasar si anak dara, terpukau mata, teruna memandang. Sudah jelas lagilah nyata. Sudah pincang hujah pencadang. Sekian, wassalam dan salam kemajuan. Akhir remaja canggih semuanya.